Okey, Cik Izzat, bila tadi Cik Izzat awal-awal memaklumkan ada 300,000 peluang pekerjaan menerusi Jamin Kerja Carnival Kerjaya ni. Jadi kita tahu ramai golongan graduan di luar sana yang ada mentaliti memilih kerja. So, macam mana 300,000 peluang pekerjaan ini boleh membantu mereka untuk mengubah minda dan memberi juga peluang yang sama kepada graduan yang menganggur di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai? Macam saya sebutkan tadi, Hasrul, kita ada dua kategori. Ya? Maknanya pencari kerja am dan pencari kerja dari kalangan golongan mudah terjejas atau golongan rentan. Untuk pencari kerja am ni termasuklah maknanya para graduan. Sebab syaratnya ialah berumur 16 hingga 49 tahun dan dah lebih sekurang-kurangnya 2 bulan menganggur. Jadi untuk para graduan, surely kalau 2 bulan menganggur tu banyak orang yang 2 bulan menganggur, especially kalau baru graduate kan. Yeah. Jadi para graduan juga akan termasuk dalam kelompok ni. Sebenarnya Asrul sebut tadi tentang memilih kerja. Sebenarnya dia macam ni lah. Saya juga pernah menjadi graduan. Dia kadang-kadang kita kena tengok kita ni at the same time there's also element nasib dan takdir lah ya. Ada orang beruntung graduate di zaman ekonomi sedang sangat rancak. Betul. Dan kukuh. Jadi peluang kerja banyak, peluang kerja bagus dan sebagainya. Ada orang kurang bernasib baik, mungkin dia graduate waktu ekonomi merudum. Ekonomi terjejas. Jadi dari segitu peluang pekerjaan pun memang sedikit. There will be mismatch antara bidang dan kelulusan dengan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Dan itu bukan hanya berlaku di Malaysia. Itu berlaku di mana-mana. Of course, impaknya ada yang lebih teruk di setengah negara dan impaknya ada sedikit kurang di setengah negara. Ia berlaku di semua negara. Jadi untuk para graduan ni, kalau boleh saya berpesan, yang pertama memang dalam keadaan sekarang jangan terlalu memilih kerja. Sebab yang paling penting adalah anda masuk dalam pasaran kerja. Get started. Walaupun mungkin terpaksa settle for something that is slightly lesser than your kelayakan, at the end of the day, kalau saya jadi majikan pun, itu semua menunjukkan attitude you. Kalau you memilih kerja, majikan pun bimbang untuk ambil you. Sebab bukan apa? There's always a better career opportunity. Kalau you jenis yang terlalu memilih, you takkan pernah puas hati pun. You dah dapat satu pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan you pun, bila datang je peluang lain lebih baik sikit, you akan lompat. So majikan pun akan takut nak ambil you. Tapi kalau you jenis yang rasa no, yang paling penting saya masuk pasaran kerja, yang penting saya dapat start income, yang penting saya dapat pengalaman, saya dapat bina kerjaya saya, dan itu semua walaupun mungkin gajinya sedikit kecil, pangkatnya sedikit rendah daripada kelayakan saya, itu semua adalah pengalaman yang berharga. You nak bina kerjaya yang lebih tinggi, lebih baik, majikan pun akan lebih gembira nak ambil you. Sebab dia dapat lihat ni attitude orang yang bagus. Tak memilih, tak suka goyang kaki, lebih suka daripada goyang kaki, baik ambil kerja yang kelayakan dan kedudukannya lebih rendah, janji ada pendapatan, dapat pengalaman. So pada saya dalam keadaan sekarang ni, satu dunia terjejas, satu dunia diuji, kita jangan memilih pekerjaan. Dan kalau kita nak bercakap tentang peluang pekerjaan di luar negara, pepatah Melayu lah, maknanya hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, baik lagi negeri sendiri. Dan kita kena ingat sebagai graduan, sebagai generasi muda negara, penentu masa depan negara untuk hari esok, kita ada tanggungjawab pada negara. Bahawa kita wujud ni bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk juga keluarga kita, tetapi juga untuk bangsa, agama dan negara. Jadi jangan lupakan aspek tu dalam kita mencari kerja, dalam kita membina kerjaya. InsyaAllah, saya percaya pada konsep bahawa kalau kita berkorban untuk tujuan yang baik, Allah akan tentukan sesuatu yang baik juga untuk kita. InsyaAllah. Jadi jangan, pada saya, especially kalau kita muda, tenaga tengah kuat, tengah banyak ni, jangan berkira. Jangan berkira. Give it your best. You tak pernah rugi apa. You mungkin tak dapat memetik hasilnya hari ini, tapi besok lusa insyaAllah akan ada hasil yang you sendiri tak duga. Tak perasan jadi pun. Jadi itu pesan saya secara peribadi untuk para graduan yang baru. Okey. Cik Izzat, sebelum saya sentuh tentang branding Perkeso, saya nak tanyalah secara peribadi. Apabila adanya Carnival Kerjaya seperti hari ini daripada pihak kerajaan, apa pandangan secara peribadi daripada Cik Izzat sendiri? Saya rasa sokongan dan dorongan yang diberikan oleh kerajaan, terutamanya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang segala usaha yang Perkeso laksanakan, bukan hanya dalam konteks
Carnival Kerjaya atau membina Semula Kerjaya untuk rakyat Malaysia adalah satu usaha yang sangat-sangat besar. Kenapa Perkeso, Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso begitu banyak dapat membantu rakyat Malaysia mendepani pandemik, baik dari segi konteks pengekalan pekerjaan, penciptaan pekerjaan baru, memberikan allowance mencari pekerjaan, memberikan insentif gaji, subsidi upah. Sebenarnya apa yang Perkeso bantu rakyat Malaysia waktu mendepani pandemik ini banyak, dan itu semua adalah kerana penekanan yang diberikan oleh kerajaan yang datang dari leadership Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang bagaimana pentingnya untuk kita bantu rakyat Malaysia terutama dalam keadaan yang serba mencabar. Ya. Jadi sebab tu saya bagi pihak Perkeso memang sangat-sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia kerana memberikan kami kepercayaan. Yang kedua, memberikan kami sokongan yang tidak berbelah bahagi agar kami dapat benar-benar membantu rakyat Malaysia terutamanya waktu pandemik ini, mendapati pandemik ini. Sesungguhnya Perkeso sememangnya adalah peneraju dalam konteks perlindungan sosial di Malaysia. Jadi apabila diberikan mandat, kepercayaan dan sokongan, of course dalam bentuk pelbagai termasuk funding dan sebagainya, dan Perkeso lebih siaga, lebih perkasa untuk bantu semua yang terjejas. Jadi kita memang bagi pihak Perkeso dan bagi pihak rakyat Malaysia menzahirkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia kerana dengan apa yang mereka berikan, Perkeso dapat bantu begitu ramai rakyat Malaysia yang terjejas. Okey. Kita nak tanya pasal branding Perkeso. Apa yang boleh Cik Izzat buat perkongsian dengan penonton Suara Merdeka? Maksudnya macam mana tu? Branding, bila Hasrul sebut pasal branding, apa exactly yang Hasrul nak saya share? Okey. Kita tahu ya macam Perkeso adalah tempat untuk mendapatkan bantuan dari segi kewangan. Okey. So, adakah pihak Perkeso mempunyai aktiviti yang luar biasa, yang extravaganza? Okey. Sebab kita kadang-kadang kita nak ubah sedikit mindset. Nampak Perkeso, nampak duit. Dia macam ni, Perkeso ni Hasrul dah wujud tahun ni, tahun ke-51. Kita bermula pada tahun 71, last year 2021 kita sambut anniversary kita yang ke-50. Jubli Mas. Jubli Mas, ya. So ni tahun ni kami berumur 51 tahun, ya. Saya rasa ramai tahu tentang Perkeso, tetapi tidak kewujudan Perkeso ini tidak dirasai, tidak disedari sebagaimana 2 tahun yang terakhir ni apabila berlaku pandemik. Apabila kerajaan memberikan amanat dan mandat kepada Perkeso untuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas, dan of course kerana pandemik ni begitu ramai rakyat yang terjejas, ramai yang kenal Perkeso, kewujudan Perkeso dan peranannya. Jadi peranan Perkeso dalam memberikan perlindungan kepada kemalangan dan kecederaan yang diperoleh sewaktu pekerjaan tu ramai orang tahu. Ya? Tetapi ramai mungkin yang tak berapa tahu, Hasrul, bahawa diorang selama ni mengingat Perkeso ni hanya melindungi orang yang bekerja swasta dan yang ada majikan. Ramai yang tak tahu bahawa Perkeso juga sekarang sudah ada skim untuk melindungi mereka yang bekerja sendiri. Mereka yang bisnes diri, mereka yang berniaga dari rumah, penjaja, nelayan, petani, artis, semua kita dah ada skim tu sekarang. Sebab kami di Perkeso percaya bahawa setiap rakyat Malaysia ada hak untuk dilindungi, untuk mendapat perlindungan sosial yang komprehensif dan terbaik. Dan pada masa yang sama, semua orang juga kat kepala fikir, Perkeso. Oh, aksiden dapat pampasan. Kalau aksiden sampai tak boleh kerja, dapat pencen. Itu di kepala mereka. Mungkin satu lagi, maknanya saya sebut tadi, ramai yang mungkin terlepas pandang, kita ada bantu mereka yang bekerja sendiri. Dan yang kedua, bantuan kita yang juga besar adalah terhadap insurans pekerjaan di bawah Akta 800, skim insurans pekerjaan. Ini yang kita bantu yang orang hilang kerja, kita berikan bantuan. Kita berikan bantuan keuangan, kita berikan allowance mencari pekerjaan dan sebagainya. Jadi maknanya apa yang saya ingin tegaskan ialah dan ketika pandemik ni berlaku juga, Hasrul, waktu inilah saya rasa yang orang betul-betul nampak pentingnya perlindungan keselamatan sosial. Jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk menyeru semua rakyat Malaysia, pandemik yang berlaku adalah peringatan untuk kita, ya? Dan kita harus belajar dari pengalaman ni. Kita terjejas teruk kerana pandemik ni, tapi alhamdulillah kita dah semakin pulih, alhamdulillah. Tetapi jangan ingat ia tidak akan berlaku lagi. Ia mungkin berulang. Kali pertama kita kena teruk, okey, itu pengalaman. Kali kedua kita kena,
perkara yang sama dan kita masih tak belajar dari pengalaman pertama sehingga kita terjejas teruk sekali lagi, itu namanya tak bijak tu. Itu bukan lagi maknanya sebab tak tahu, itu tak bijak namanya tu kan. Tak bijak. Jadi belajar dari pengalaman ini, pastikan anda mendapatkan pelindungan keselamatan sosial yang paling komprehensif. Dan Perkeso ada benda tu. Caruman kami, Hasrul, sangat murah. Ya, yang paling rendah 43 sen sehari, Hasrul. 43 sen sehari nak beli air ni pun tak dapat, Hasrul. Ya, tetapi perlindungannya bukan hanya untuk kita. Ya, kalau na'udzubillah sesuatu terjadi kepada kita, the sole breadwinner of the family ni, mak suami ke bapa ke, pension cover anak dan isteri sehingga kalau isteri ni cover sehingga ke akhir hayat isteri. Kalau anak sehingga anak yang bungsu berumur 21 tahun atau graduate dari universiti. So, mana nak dapat perlindungan macam tu, Hasrul? Ya? Jadi, sebab tu saya nak menyeru semua rakyat Malaysia dapatkan perlindungan Perkeso. Bukan hanya perlindungan dari kemalangan, kematian dan sebagainya untuk diri dan orang yang kita sayang, tetapi juga dalam melindungi pekerjaan. You hilang kerja, you pun tak, 3 tahun lepas, tak ada siapa yang duga Malaysia akan melalui apa. Betul, sampai semua hilang kerja. Pilot yang dah bergaji 60-70 ribu hilang kerja. Pendapatan serta-merta. Tak ada siapa duga itu akan berlaku. Tapi ia berlaku. Jadi jadikan itu sebagai satu pengalaman. Dapatkan perlindungan keselamatan sosial yang bagus agar untuk masa-masa seterusnya, kalau berlaku lagi lah macam ni, of course kita tak nak ia berlaku, tapi kita akan lebih dilindungi. Saya setuju. Okey, Cik Izzat, ada apa-apa yang Cik Izzat nak tambah dalam rasanya macam tadi banyak dah saya ceramah. Sebab perkongsian Cik Izzat ini sebenarnya membawa banyak manfaat kepada khalayak di luar sana. Jadi kalau mereka masih ada persoalan, kemusykilan, mereka boleh hubungi terus pihak Perkeso. Betul. So kita ada hotline kita 1300 228000. Hubungi kami pada bila-bila masa, kalau ada apa sebarang persoalan. Kita ada 54 pejabat Perkeso di serata negara, walk in, kalau siapa yang masih selesa untuk walk in, selesa untuk bertanya soalan secara bersemuka, datang. InsyaAllah saya pasti rakan-rakan saya di seluruh negara semua more than happy untuk meet Malaysians di mana juga mereka berada dan untuk menjawab soalan mereka. Jadi come to us. Saya rasa Perkeso ni macam saya sebut, ramai orang tahu kewujudannya, tapi peranannya secara komprehensif ramai lagi yang tak tahu. Itu satu. Maknanya ada pencarum macam yang berniaga sendiri rasa macam, aku tak boleh nak carum Perkeso sebab aku buat bisnes sendiri. Salah. Jadi come to us, we'll explain to you. Yang kedua pula juga mencarum. 20, 30, 40 tahun dah mencarum, Hasrul. Tapi tak tahu apa hak mereka. Betul. Kan, tak tahu bahawa kalau ini berlaku sebenarnya boleh mendapat bantuan Perkeso. Kalau ini berlaku pada kita, boleh dapat bantuan faedah Perkeso. Jadi dua pihak ni, maknanya mereka yang belum mencarum dan tak rasa diri tak layak mencarum, get to know whether, sebab setakat ni memang ada peluang untuk semua. Dan yang kedua, mereka yang dah lama mencarum, Perkeso bukan hanya ada peranannya apabila anda kemalangan atau anda meninggal dunia. Perkeso ada peranannya pada anda dalam banyak lagi situasi lain. So get to know your rights and your benefits. Betul. Kenali hak anda dan juga benefits. Betul, benefits yang dijanjikan untuk anda. So dengan itu kami di Suara Merdeka mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi sama-sama kepada Cik Izzat kerana sudi tampil sebagai tetamu pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak.